Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hajah Masitah binti Samsudin daripada kumpulan 8 akan membincangkan, mewakili kumpulan saya akan bentangkan berkenaan dengan soalan tugasan 5 yang akan berkenaan dengan tajuk senaraikan isu-isu perbezaan mazhab dalam ibadah haji dan umrah. Jadi untuk tajuk ini, kumpulan kami memilih 5 tajuk penting untuk dihuraikan. Jadi untuk tajuk pertamanya ialah isu berkenaan dengan hukum tawaf wada' musafir ke Taif. Jadi dalam membicarakan berkenaan dengan tawaf wada' ini, pendapat Imam Maliki dan Syafi'i wajib melakukan tawaf wada' jika ingin melakukan perjalanan musafir dari Mekah walaupun ia penduduk Mekah, sekiranya jarak tersebut lebih daripada 2 mahalah boleh mengqasarkan solat. Manakala pendapat Imam Hanafi dan Hambali wajib melakukan tawaf wada' sekiranya tidak bermukim di Makkah, manakala disunatkan melakukan tawaf wada' bagi penduduk Makkah kerana tawaf ini hanya untuk mereka yang ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Baitullahil Haram. Jadi dalil ataupun hujah yang kumpulan kami ajukan kena dengan tajuk ini ialah daripada Abi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maksudnya dahulunya orang ramai beredar mengikut haluan masing-masing untuk meninggalkan Mekah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali seseorang daripada kamu meninggalkan Mekah sehingga akhir keberadaannya di Mekah di Baitullahil Haram, tawaf wada', riwayat Muslim. Jadi untuk tajuk yang kedua, tajuk yang kedua ialah berkenaan dengan bersentuhan antara lelaki dan wanita ketika tawaf adakah batal wuduk. Jadi pendapat mazhab Syafi'i itu bersentuhan antara lelaki dan perempuan tanpa lapik batal wuduk walaupun tanpa syahwat. Jadi mazhab Hanafi pula tidak batal wuduk walaupun bersentuh lelaki dan perempuan. Jadi pendapat mazhab Maliki dan juga Hambali tidak batal wuduk jika bersentuh lelaki dan perempuan sekiranya tidak bersyahwat. Jadi dalil ini ialah berkenaan dengan Aisyah radhiyallahu anhu yang mana ketika beliau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau dalam keadaan haid ketika mengerjakan haji, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah apa yang dilakukan oleh mereka yang melakukan haji, kecuali janganlah kamu bertawaf sehingga kamu bersih daripada haid, riwayat Al-Bukhari. Jadi wuduk semasa di tanah suci, bersentuhan lelaki dengan perempuan yang halal nikah tanpa lapik mempunyai 2 pandangan. Pandangan yang rajih, iaitu pendapat yang kuat, batal wuduk sama ada sengaja atau tidak sengaja. Manakala pandangan yang marjuh, pendapat yang boleh diterima, tidak batal wuduk sekiranya tanpa syahwat. Jadi oleh itu bolehlah berpegang dengan pandangan yang marjuh, iaitu tidak batal wuduk jika berlaku bersentuhan antara lelaki dengan perempuan tanpa lapik serta tanpa syahwat disebabkan oleh kesukaran dan hajat.
Jadi perhatian, keputusan muzakarah haji peringkat kebangsaan kali kedua, kali ke-21 dan 22. Jadi pendapat marjuh ini diguna pakai ketika bermula dengan keluar bangunan penginapan seterusnya hingga ke dalam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Jadi yang keduanya, ketika berada dalam keadaan kesukaran seperti menaiki pesawat atau bas sepanjang tempoh mengerjakan haji ataupun umrah sahaja. Jadi yang ketiganya, sah diguna pakai untuk tawaf dan sebagainya selagi wuduk tidak terbatal mengikut mazhab Syafi'i. Contohnya, keluar angin daripada qubul dan dubur. Okey, seterusnya kita pergi kepada tajuk yang ataupun kupasan yang ketiga, iaitu berkenaan dengan hukum jika wanita datang haid ketika tawaf rukun melaksanakan ibadah haji. Jadi apabila wanita datang haid dalam untuk melaksanakan tawaf untuk menyempurnakan ibadah nepa haji, jadi pada dasarnya wanita ini boleh pilihlah 3 pilihan. Yang mana yang pertama boleh memberitahu kepada pihak tabung haji untuk menukar penerbangan sekiranya haid masih berterusan. Yang keduanya, bolehlah memilih kepada dam ihsar, yang mana dam ini untuk menyembelih kambing dan juga bertahallul dan bergunting sebagai untuk melepaskan larangan ihram. Dan apabila jemaah wanita tadi ni telah melaksanakan dam ihsar, beliau dapat pulang ke tanah air dan dan akan datang semula meneruskan umrahnya, melaksanakan umrahnya dengan tawaf dan juga sa'i. Dan seterusnya pendapat yang ketiganya daripada pendapat mazhab Hanafi, iaitu dibolehkan baginya untuk melakukan ibadah tawaf dan sa'i sekiranya maka dalam keadaan demikian dia dikenakan dam ataupun denda seekor unta. Justru itu nasihat kami, laksanakanlah haji mengikut apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang bermaksud, ambillah daripadaku ibadah haji kalian, iaitu ini periwayat An-Nasa'i. Seterusnya kita pergi kepada tajuk keempat. Okey, tajuk empat. Tajuk keempat ni berkenaan dengan jamak tamam di masyair. Bolehkah solat tanpa musafir? Okey, pandangan di sini kita tengok pandangan pendapat mazhab Hambali dan juga Syafi'i, iaitu mengatakan bahawa jamak tidak dilakukan kecuali jika terdapat keuzuran, dan sakit itu satu keuzuran dan dikiaskan kepada musafir dengan segala kepayahan, bahkan untuk setiap solat-solat itu ke atas mereka yang sakit itu lebih payah daripada orang yang bermusafir. Manakala pendapat mazhab Maliki pula, jamak dibenarkan ke atas mereka yang sakit adalah jamak takdim sahaja. Walau bagaimanapun ada dalil, hadis yang ditanyakan itu adalah hadis yang sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Berkenaan dengan yang maksudnya, telah solat Rasulullah SAW Zuhur dan Asar secara jamak di Madinah dalam keadaan tiada ketakutan dan juga bermusafir. Telah berkata Abu Zubair, aku telah bertanyakan
Sa'id, mengapa dilakukan sebegitu? Maka jawab Sa'id, aku telah bertanyakan Ibnu Abbas soalan seperti yang kamu tanyakan. Maka jawab Ibnu Abbas, Rasulullah SAW menghendaki untuk tidak menyusahkan umatnya. Jadi dalam keadaan sedemikian, bolehlah apabila jemaah haji berada di wukuf di Arafah, jadi menunaikan jamak secara tamam. Jamak solat tamam lah di masyair. Okey, seterusnya yang kelima. Okey, yang kelima, apakah hukum memakai pelitup muka ketika dalam ihram? Jadi memakai hukum asalnya. Jadi pendapat mazhab Syafi'i iaitu harus hukumnya bagi kaum lelaki yang sedang berihram menutup mukanya seperti mana yang dinyatakan oleh Imam Nawawi. Haram bagi wanita yang berada dalam keadaan ihram menutup mukanya kerana larangan tersebut terdapat dalam sepotong hadis yang dinyatakan oleh Abdullah bin Umar. Jadi maksudnya hadis ni dalil iaitu menurut mazhab kami adalah harus bagi lelaki yang berihram menutup wajahnya serta tiada fidyah ke atasnya. Untuk dalil bagi perempuan yang menutup wajahnya pula, Rasulullah SAW melarang wanita yang berada dalam ihram dari memakai sarung tangan dan nikabnya. Jadi berdasarkan hadis ini, jadi wanita tidak dibenarkanlah untuk menutup muka dan juga memakai nikab ketika berada dalam ihram, kecuali hukum memakai kecuali waktu keadaan darurat, iaitu hukum memakai pelitup muka ketika dalam ihram, muzakarah jawatan kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Malaysia kali ke-89. Jadi keputusan muzakarah diputuskan bahawa jemaah haji dan umrah ketika dalam ihram diharuskan menutup sebahagian muka dengan memakai mask penutup mulut dan hidung serta tidak perlu membayar dam. Ini berkuat kuasa, bukan ini diguna pakai ketika berada dalam COVID seperti tahun lepas, tahun 2021, yang mana kerajaan Arab Saudi menggunakan untuk menggalakkan jemaah haji ini untuk memakai ni pelitup muka untuk mengawal penyakit daripada berjangkit. Jadi untuk tajuk kami ini demikianlah orang kata 5 sahaja kes ataupun hukum yang kami bincangkan setakat ini. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.